الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Imamul Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Wahai munafik, apa omongan kosong ini? Omongan kosong itu tiada bererti. Betapa banyak katamu, saya. Siapa engkau sampai berkata begitu? Celaka engkau. Engkau memandang selain dia dan engkau berani mengatakan saya. Engkau bermesra dengan selain dia, lalu engkau mengatakan saya bermesra dengan dia. Engkau mendakwa diri redha terhadapnya, padahal semua dirimu menentangnya. Engkau anggap dirimu redha, padahal baru pijak-pijak saja yang menggigitmu, engkau sudah ribut dan marah-marah. Jangan banyak bicara kosong, sehingga dagingmu mati kerana terlalu banyak menanggung penderitaan dan kebencanaan, sampai tidak akan memedihkannya lagi semua irisan bencana, sampai semua anggotamu itu berkhalwat dengan dia. Hatimu sepi daripada dunia dan akhirat, sampai engkau tiada lagi disebut bila bertalian dengan dunia dan semua yang terisi dalam dunia, dan wujudmu di dunia ini hanya tinggal mengikut perintah dan berhenti dari larangan. Nanti selepas itu dia akan mewujudkanmu sekali lagi, dan kuasanya akan menggerakkanmu serta menenteramkanmu, sedang engkau dalam kegaiban dengan dia. Engkau tidak akan menetap dalam suatu maqam, melainkan sesudah engkau benar-benar sah di maqam ini dahulu. Allah Azza wa Jalla tiada menghendaki gambaran seorang hamba, akan tetapi dia menghendaki maknawinya, yakni hakikat syakhsiahnya, yakni hakikat kepribadiannya, untuk mentauhidkan zatnya dan berikhlas terhadapnya. Dia sampai melenyapkan kecintaan dunia dan akhirat dari dalam hatinya, sehingga semua perkara itu tersingkir daripada hati itu. Apabila semua ini telah sempurna, barulah dia akan mencintainya, mendekatkan zatnya kepadanya serta mengangkatnya dari yang lain. Wahai Tuhan yang Esa, dorongkanlah kami agar mengesakanmu. Bebaskan kami dari manusia, supaya kami mengikhlaskan diri hanya kepadamu. Perbetulkan dakwaan-dakwaan kami dengan menunjukkan tanda kelimpahan dan rahmatmu. Bersihkan hati kami, permudahkan segala urusan kami, dan jadikan kemesraan kami hanya dengan engkau semata. Dan perjauhkan kami dengan selain engkau. Jadikan semua tumpuan fikiran kami menjadi satu, iaitu tumpuan fikiran kepadamu, dan berdekat denganmu pada dunia kami dan akhirat kami. Tuhan kami, kurniakan kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan selamatkanlah kami dari seksa api neraka. Seorang sahabat Rasulullah yang bernama Hanzalah, bila satu hari dia berkata, laqad nafaqa Hanzalah. Hanzalah sudah munafik.
Maka perkataan ini didengar oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu kata Abu Bakar, kenapa kamu mengatakan diri kamu munafik? Maka jawab Hanzalah, kerana sewaktu aku bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda berbicara tentang syurga, berbicara tentang neraka, berbicara tentang kematian, aku seolah-olah melihatnya. Dan aku seolah-olah merasakan ianya terlalu hampir denganku. Namun ketika mana aku bersama keluargaku, aku melupakan semuanya. Aku ini munafik. Lalu kata Abu Bakar As-Siddiq, kalau begitu aku juga munafik. Dan keduanya bertemu dengan Nabi SAW. Maka Rasulullah menyatakan sa'ah. Demikian waktunya. Di hadis ini kita nak fahamkan tentang apa yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir memulakan dengan berkata, wahai munafik. Kasar bunyinya. Tetapi orang yang berjaya, pasti di antara orang yang akan menjadi perbandingannya ialah orang yang gagal. Supaya dia tidak gagal seperti mereka. Kita nak berjaya, kita letak dua orang depan kita. Yang pertama, orang yang memang cemerlang. Lalu kita gunakan segala resepi mereka, segala petua-petua mereka untuk berjaya seperti mereka. Dan di hadapan kita juga orang yang paling gagal. Supaya kita tidak ikut perangai mereka. Kita tidak terkena perangkap. Kita tak diperbodohkan sebagaimana orang ni yang akhirnya rugi. Begitu cara kita menjalani hidup. Di hadapan kita Rasulullah, yang dengannya kita mencapai kejayaan, yang dengannya kita membina kemuliaan. Dan di hadapan kita juga golongan munafikin, yang dengannya kita berwaspada, yang dengannya kita berhati-hati. Kenapa tak letak orang kafir? Sebab orang kafir, mereka dah zero, kosong. Orang munafik kerana dia mengaku beriman. Bahkan Nabi SAW sendiri menyatakan, Arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada 4 sifat, siapa yang ada, dia betul-betul bersifat munafik. Baginda SAW tak kata dia tu munafik, tapi bersifat munafik. Siapa yang ada salah satu daripada 4, dia masih ada khasratun minan nifaq. Satu perangai munafik. Ada munafik akidah, yakni kafir. Ini yang disebut oleh Allah dalam Quran. Ada orang yang munafik akhlak. Orang ini tidak kafir tapi fasik. Munafik akhlaknya. Dia akan berkata dan mendakwa, saya orang beriman, saya orang bertakwa, saya orang soleh, saya orang baik, saya dan saya. Seolah-olah dia bercakap dia dekat dengan Allah. Tak apalah awak nak kata apa pun, saya dengan Allah tahu. Allah tahu saya. Waktu mana dia tegur ni, kenapa tak pakai tudung, kenapa tak semayang, awak jangan buat kerja Tuhan. Saya dengan Tuhan. Ini urusan saya dengan Tuhan. Awak jangan kacau saya. Awak jangan sebut saya ni syurga ke neraka. Jangan. Saya dengan Tuhan. Seolah-olah dia dekat dengan Allah. Seolah-olah dia ada satu perjanjian dengan Allah. Lalu dia menghalang orang nasihat dia. Dia menghalang orang untuk mengubah dia. Dia menghalang orang untuk memperbaiki dia. Dia menghalang orang untuk mengatakan apa yang dia lakukan salah. Lalu dia berkata, awak jangan ambil kerja Tuhan. Awak jangan menyibuk. Saya tahulah saya dengan Allah. Supaya bila didengari oleh orang-orang yang bodoh, seperti dia ada pendekatan dengan Allah. Seperti dia ada rahsia dia dengan Allah. Maka ini yang nak dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir. Kerana kelompok dan golongan ini akan ada sepanjang zaman. Bahkan mereka ini mendakwa ulama, mendakwa wali, mendakwa orang khusus, mendakwa orang yang dekat. Bukan sebagai mereka meletak diri mereka abdal, kutub dan sebagainya. Tapi perbuatan mereka, Maha Suci Allah. Allah tinggalkan ukuran setiap dakwaan kita dengan Quran dan hadis. Dan Allah tinggalkan setiap dakwaan dan ukuran kita dengan ujian yang akan datang bertarik arus kepada setiap manusia. Kalau dalam dunia ini tidak ada ujian, nescaya yang mendakwa terus berbohong tidak diketahui.
Tapi Allah datangkan ujian supaya golongan-golongan yang berkepentingan duniawi tidak mengambil kesempatan untuk mengeruhkan kejernihan akhirat. Ya, sebagian mereka menanamkan kepada kepercayaan anak murid mereka bahawa dialah wali. Akhirnya anak muridnya disesatkan dengannya. Diceritakan ada seorang, dia menulis buku memuji dirinya dan mencatat catatan seolah dia wali. Dan dia telah menyiapkan kuburnya dan pintu gerbangnya supaya nanti bila dia mati dipuja sebagai wali. Dia melakukannya. Dia mengharumkan kuburnya supaya nanti dakwaan kerana dia bagus, maka kuburnya wangi. Maka itu yang dia lakukan untuk mempengaruhi kebodohan. Kerana setengah guru sengaja membiarkan anak-anak muridnya bodoh supaya senang untuk ditipu. Tapi tidak pada guru yang mursyid. Mereka ingin anak muridnya cerdik. Kerana itu mereka membuka persoalan untuk ditanya. Sila tanya. Tidak selamanya mereka menganggap muridnya sebagai makam orang awam. Kalau muridnya bertanya dalil, dan ini dalilnya. Kerana kerja guru ialah menenangkan muridnya dan mengupgradekan muridnya, bukan downgrade muridnya. Oh, awak jangan tanya dalil, awak bukan ahli dalil. Awak jangan tanya sebab apa, awak ikut je saya. Kita bukan itu seorang guru mursyid. Kerana guru mursyid akan tunjuk satu jalan sehingga muridnya cerdik dan mampu menggantikannya. Sehingga muridnya benar-benar mampu melakukan perjalanan dengan Tuhan ketika mana ketiadaan gurunya, walaupun sendirian. Kita, tuan-tuan, bila didik anak-anak, sebagai seorang ayah yang baik, apa yang kita inginkan? Mereka boleh berdikari. Lalu kita seronok kalau anak kita boleh bawa basikal sendiri, walaupun kita boleh memboncengnya. Lalu kita seronok kalau anak kita boleh bawa motor sendiri, boleh bawa kereta sendiri. Anak-anak kita boleh berdikari lalu kita meyakininya kalau satu hari nanti dia akan jadi suami atau jadi isteri. Setengah anak kita boleh mempertahankan dirinya sendiri. Waktu ada kawan-kawan nak buli dia, kita hantar taekwondo, kita hantar judo, kita hantar kalari payak, kita hantar main silambang, silat. Semua sendiri pertahan diri. Bila kita tengok anak kita berjaya mengatasi buli, kita pun rasa gembira. Maka kita seronok anak kita kalau dia keluar rumah, dia mampu berdikari. Dia boleh telefon, dia boleh isi top up sendiri. Lalu bagi kita rasa kita ayah yang berjaya. Dan waktu anak itu keluar daripada rumah kita, atau merentas beribu kilometer, pergi ke Nuh Amerika, pergi Britain, pergi ke Mesir, pergi Rabat, Morocco, kita tenang. Pergi ke Turki, kita tenang. Kenapa? Dia dah berdikari. Demikian seorang guru yang mursyid. Dia tak akan menganggap ataupun membiarkan murid-muridnya kekal bodoh. Dia nak anak murid dia cerdik. Anak murid dia pandai. Dan anak muridnya benar mendapat kemuliaan. Maka sebab itu Syekh Abdul Qadir sentiasa menyebut tentang sifat munafik yang perlu dijauhi. Dia berkata, wahai munafik, kalau kita perhatikan dalam puluhan kuliah yang kita dah sebut, hampir 36 majlis, dan ini majlis yang ke-36, maka ungkapan wahai bodoh, wahai munafik, wahai pembohong, wahai penipu sentiasa meniti di bibir Syekh Abdul Qadir. Kenapa? Inilah jiwa pendidik. Supaya kamu keluar daripada kebodohan itu. Dan kamu keluar daripada munafik itu. Kamu keluar daripada dakwaan kosong. Maka Syekh Abdul Qadir kata, hei munafik, yang sembang kencang, sembang kosong, kenapa? Kamu dakwa kamu itu, kamu ini. Saya dah dekat dengan Allah. Saya dah berada makam ni. Saya. Ini bukan makam dakwaan, tapi makam pembuktian. Kamu tak payah dakwa apa-apa. Ini kadang-kadang ada orang, dia nak dakwa cepat, dia ulama. Dia nak dakwa cepat, dia wali. Kegelojohan ini kerana dia ada kepentingan. Kita tak gelojoh pun nak kata kita ulama. Kalau orang tidak mau mengangkat kita ulama, kita pun tak kisah. Yang penting kita menyampaikan. Dan kita pun tak kisah orang tak kata kita wali. Dan tak masuk senarai wali-wali. Tak masuk senarai kita kalangan
ulama Nusantara, ulama dulu, kita tak kisah. Kerana kita tahu nilai sebenar di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Yang manusia boleh je buat ni gambar-gambar ulama, maka dimasukkan ulama yang disuka, manakala yang dia tak suka dia tak masukkan, dan menafikan soal ini sahaja. Maka kalangan orang awam diperbodohkan dengan gambar itu, tapi tidak orang yang alim. Mereka tahu mana permata, mana kaca, mana kalangan orang-orang yang benar tutur kata dan benar tindakan. Maka bila Syekh Abdul Qadir menegur muridnya supaya jangan mendakwa, jangan peduli dengan gelaran-gelaran, jangan sibuk dengan gelaran. Selagi mana kita sendiri mengetahui waktu kita ukur diri kita dengan Allah, kita tak ada apa pun rupanya. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ahasiban nasu an yutraku an yakulu amanna wahum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu walaya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan sesudah mereka berkata kami beriman, sedangkan mereka belum diuji oleh Allah? Sesungguhnya kami telah menguji orang yang sebelum mereka, sehingga kami menzahirkan kepada pandangan semua manusia ini yang benar, ini yang pembohong. Allah akan zahirkan siapa yang benar dalam dakwaannya, Allah akan zahirkan. Yang kata dia dekat dengan Allah, yang kata dia baik, akhirnya bila datang ujian, dia paling cepat melompat. Sebagaimana kata Syekh Abdul Qadir, baru kena pijat-pijat, jadi baru kena serangga kecil gigi dia, maka dia dah tunduk kemarahan-kemarahan dia, yang menafikan tentang pendekatan atau dirinya dekat dengan Allah. Tentu kita dalam hidup ini, kita tak ada masa untuk mendakwa siapa kita, tetapi kita terus bersedia untuk menghadapi ujian Allah. Ujian demi ujian akan datang. Umpama kita berlayar, kita tidak bergembira lagi akan sampai ke destinasi, kerana ia permulaan pelayaran yang kita akan lalui ombak besarnya, ributnya, hujannya, kepanasan teriknya, dan mungkin masalah berlaku pada kapal yang kita naik, bekalan, bahkan masalah kesihatan kita. Untuk sampai destinasi, kita tak mungkin akan bersorak riang sebelum sampai destinasi. Umpama seorang yang main bola, tak mungkin terus masuk badan dia pun seronok mendakwa bijak pandai. Dia akan terus berusaha sehinggalah ke whistle penamat terakhir untuk dia bergembira. Maka orang beriman akan diuji. Allah Ta'ala akan uji orang beriman, sebagaimana Allah akan uji semua manusia. Dan ujian ini bagi orang beriman dengan 5 tujuan. 5 tujuan ini Allah Ta'ala langsungkan dalam ujian. Yang pertama, ujian bagi menyediakan hamba Allah yang hakiki untuk memikul amanah ini. Seorang akan diuji oleh Allah sehingga terbukti orang inilah benar-benar layak memikul amanah Allah. Maka ketika itu Allah angkat dia jadi ulama atau wali atau apa sahaja yang Allah inginkan. Tapi dia akan melalui ujian sehingga dia benar-benar bersedia, yang disebut sebagai al-i'dadul haqiqi, suatu persiapan persediaan Allah terhadap makhluknya. Umpama begini tuan-tuan, kalau orang tu nak jadi komando, dia dah askar ni. Sebab komando ni dipilih dari askar, maka askar ni direkrut untuk jadi komando pula. Mula-mula pilih jadi askar, dari askar pilih untuk jadi komando, pilih jadi UTK, unit tindakan khas, pilih untuk jadi paskal, paskau dan segalanya. Tapi mereka dah ada asal, maka dipilih. Lalu mereka akan ditraining dengan keras. Itu namanya apa? I'dad, sebagai persiapan. Akhir dia keluar, dapatlah beret hijaunya, dapatlah beret, kita katakan setengah, pelbagai warna lah topi dia tu. Tengoklah dia jenis apa, dia berjaya. Waktu tu dia nak dakwa, silakan, dia berhak untuk mendakwanya. Itu tujuan pertama bila Allah uji hamba ni.
Sebab itulah Allah jadikan ujian ni paling berat pada Nabi-Nabi. Sebab benar-benar mereka bersedia menjadi Nabi dan Rasul. Benar-benar bersedia. Mereka kuat. Kita baca kisah Rasulullah dicekik. Satu hari, Rasulullah SAW sembahyang di Hijri Ismail. Ketika di Mekah, datang seorang pemuka Quraisy, ketua Quraisy, bernama Uqbah bin Abi Mu'ayth. Uqbah, dia tengok Rasulullah solat. Nabi tak buat apa-apa, Nabi solat. Nabi bukan ceramah, Nabi bukan tengah dakwah, Nabi solat. Dan menjadi kebiasaan di Masjidil Haram, siapa pun buat ibadat tak boleh diganggu, even orang tu telanjang. Kan ada yang tawaf telanjang, tak ada orang boleh usik. Tak ada orang boleh pegang. Sebab ni dalam tempat yang penuh kehormatan. Tak ada orang boleh pukul orang kawasan Kaabah, tak ada. Rasulullah pun solat. Datang Uqbah bin Abi Mu'ayth, dia ambil kain dia, macam selendang macam ni. Lalu dibelit pada leher Rasulullah, lalu dikemaskan, dicekiknya. Khanaqahu khanqan syadidan. Maka dibelit kainnya dengan kuat. Rasulullah tidak boleh bernafas. Ini yang Rasulullah kena. Kita tak boleh bernafas sebab makan banyak. Dicekik. Datang Abu Bakar As-Siddiq sambil menangis. Lalu Abu Bakar menolak Uqbah bin Mu'ayth sambil berkata, "Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah." Apakah kamu cuba bunuh orang yang cuma berkata Tuhanku Allah? Setelah Abu Bakar As-Siddiq tolak Uqbah bin Abi Mu'ayth. Kita lihat ujian Nabi SAW. Dan belum lagi kita cerita bagaimana ujian Rasulullah di Taif, di baling batu. Supaya kita tahu bahawa bukanlah perjalanan ini perjalanan hamparan kapet merah, taburan bunga mawar, taburan bunga dan rengisan air mawar, paluan kompang. Bukan. Ia ada satu perkara yang kita akan diuji. Sama ada Allah uji kita, anak-anak kita, orang sekeliling kita. Sehingga kata Nabi SAW, hatta yamshi alal ard wa laysa alaihi khati'ah. Orang ni Allah akan uji sampai dia berjalan tanpa bawa dosa. Atau kita terus diuji sampai kita tak bawa dosa. Allah uji kecil manis, darah tinggi, kalau penyakit lah, garuk. Allah uji pula anak-anak, Allah uji sekian harta. Allah uji, kita tetap sabar, tenang, doa pada Allah. Kita ni orang makhluk Allah yang berjalan tanpa bawa dosa. Kemuncak ujian. Sebab setiap ujian penapis dosa. Dan ini hadaf. Tujuan pertama Allah uji. Sebab itu, bila datang ujian ini, tak akan ada orang mudah mendakwa. Macam inilah kalau dia kata, saya budak cerdik, saya budak pandai, tak apa. Kita ada periksa. Kita ada SRP, SPM, STPM. Ini semua akan jadi ujian. Nak tengok pandai tak pandai. Kamu rasa kamu pandai pada cikgu kamu, hijab pada cikgu kamu, inilah ujian untuk tengok betul ke kamu pandai. Yang ujian macam ni pun kamu tak lulus. Yang dah dakwa jadi ulama, okay, masuk universiti, kita tengok. Pandai tak mengaji? Pandai tak belajar? Universiti lain Ustaz, kita jenis belajar luar ni. Tak, kalau orang pandai kat mana pun dia sama je. Dia bukan cerita sistem mana. Dia memang orang pandai. Dia boleh go through. Baik, dia mengaji pondok. Kalau di pondok orang nak uji kat universiti, dia pun boleh diuji. Silakan uji. Sebab ilmu yang sama kamu nak uji kami. Maka kami boleh. Sebab sememangnya dia ulama. Dia tak ada masalah apa-apa. Maka ujian ini akan menjadikan seorang itu benar-benar bersedia dengan amanah yang Allah nak pikulkan pada dia. Dan benar-benar dia boleh mendakwa. Yang kedua, tujuan ujian ini ialah bagi menghapuskan dosa dan mengangkat darjat. Kerana orang beriman, Allah nak jadikan mereka sentiasa terangkat darjat sehingga mereka dapat balasan akhirat kelak. Allah tak akan angkat darjat orang beriman di akhirat. Nak angkat darjat di dunia. Kerana inilah dia negeri taklif. Di akhirat kelak negeri balasan, jaza, darul jaza. Tempat dibalas. Maka di sana bukan lagi siapa yang nak naik darjat. Orang tak akan naik darjat di sana. Kerana tidak ada amalan. Sana tidak ada sesuatu pun yang disebut sebagai amalan. Habis mereka ahli syurga berzikir, dia tak jadi amalan. Dia menjadi keseronokan. Dia menjadi kebahagiaan. Orang beriman dalam syurga mendengar zikir dalam syurga.
Setiap kali datang angin meniup pohon-pohon syurga, lalu pohon ini mengeluarkan bunyi zikir. Dan orang beriman sambil mengalungkan zikir itu. Tapi bukan untuk dapat pahala. Kerana di sana tak ada lagi pahala. Untuk dapat keseronokan. Mereka seronok. Seronok dengan apa yang mereka buat. Maka tujuan ujian ini ialah untuk hapuskan dosa dan angkat darjat. Sekiranya darjat mereka sentiasa terangkat. Dan yang ketiga, kata ulama, membezakan siapa munafik dan siapa yang bukan. Tamhis. Allah berfirman, liyumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Untuk Allah membezakan siapa orang beriman dan untuk Allah membinasakan orang kafir. Surah Ali Imran ayat 141. Dan yang keempat, tujuan datang ujian ini untuk Allah menzahirkan ayat-ayatnya, yakni pertolongannya. Sehingga orang-orang yang diuji ini terus merasa lemah lalu berkata, Aina Allah, ya Allah, mana kamu ya Allah? Tanya tadi untuk mendapat belas kasihan. Lalu orang-orang yang melawan pula, dia terus diuji oleh Allah sehingga dia berkata, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bila melihat ayat-ayat Allah dalam satu peperangan ini namanya Bi'ru Ma'unah. Bi'ru Ma'unah di mana Rasulullah hantar para qari Quran, para ulama untuk berdakwah kepada beberapa kabilah. Kabilah Zakwan, kabilah Ri'lun dan kabilah Usayyah. Kabilah ini datang jumpa Rasulullah, kata, ya Rasulullah, kami nak pergi Madinah jauh, boleh tak hantar pendakwah ajar kami kat kampung kami? Nabi kata boleh. Nabi menjadikan kelompok pendakwah, Nabi bekalkan mereka dengan bekalan dengan kambing beratus ekor. Sampai di pertengah jalan mereka dirompak oleh kabilah yang meminta mereka untuk mengajar. Khianat. Salah seorang yang mengkhianati, dia melihat bila seorang syuhada yang gugur syahid, kemudian mayatnya terangkat ke langit sehingga tidak dijumpai. Ia antara orang-orang yang, kalau Hanzalah yang disebut Ghasilul Malaikah, yang dimandi oleh malaikat. Ada orang ni yang kuburnya tidak ada atas dunia, kerana Allah mengangkat dia. Dan kisah ini berlaku pada ramai sahabat, termasuk Khubayb bin Adi dan salah seorang sahabat dalam peperangan Bi'ru Ma'unah, pengkhianatan Bi'ru Ma'unah. Yang melihatnya akhirnya mengucap dua kalimah syahadat. Kerana dia melihat ayat-ayat Allah. Artinya ujian ini akan datang sehingga orang beriman akan terus merintih Allah, Allah, Allah. Dan orang kafir pula bila datang ujian ini melihat kehebatan orang beriman sehingga mereka mengucap dua kalimah syahadat. Rasulullah diuji teruk. Itulah yang menyebabkan Hamzah memeluk Islam. Kenapa kesian dia tengok Rasulullah diuji, namun Nabi tetap kental, menyebabkan Hamzah memeluk Islam. Maka ujian ini untuk menzahirkan ayat Allah. Sebab itu Hercules tahu, Hercules tanya kepada Abu Sufyan, waktu Abu Sufyan berada di Rom ataupun berada di Syam. Maka dia tanya, siapa pengikutnya? Lalu jawab Abu Sufyan, pengikutnya orang lemah-lemah. Atba'uhu minad du'afa. Pengikut Rasulullah di kalangan orang lemah. Tuan-tuan, lemah bukanlah lemah fizikal. Lemah mereka kerana mereka selalu ditindas dan mereka tidak membalasnya. Maka dianggap lemah. Walhal mereka menjadi ayat-ayat Allah atas muka bumi. Yang lemah ini akhirnya menang. Yang lemah ini akhirnya ditakuti. Yang lemah ini akhirnya menguasai dunia. Ini ayat Allah. Datang ujian untuk memenangkan orang beriman. Walaupun mereka melalui, kita katakan, penghinaan-penghinaan yang pelbagai, namun berakhir dengan kemenangan. Dan yang kelima, tujuan ujian ini untuk menjadikan kita rindu bertemu dengan Allah. Jadi tuan-tuan, bila orang beriman diuji demi diuji, maka dia rindu jumpa dengan Allah. Kita nak jumpa Allah Ta'ala. Kita ingin jumpa Allah. Dah sakit lama sangat. Ya Allah, inginnya aku bertemu denganmu. Dah tahu dah kepalsuan dunia. Maka orang beriman bukan macam orang kafir, dia nak mati kerana putus asa. Orang beriman nak mati kerana rindu Allah. Maka kemuncak ujian mendatangkan rasa rindu.
kepada Allah. Maka ini, bagaimana ujian-ujian ini menjadikan orang munafik tidak ada dalam senarai ini. Yang kekal hanya orang beriman, berada pada dalam 5 senarai ini. Itu ujian-ujian ini yang Allah jadikan sebagai persiapan untuk memikul amanah Allah, menjadikan mereka bersih dari dosa, menjadikan mereka berbeza dengan orang kafir, apatah lagi orang munafik, menjadikan mereka ialah ayat Allah atas muka bumi ini, dan menjadikan mereka rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kata Syekh, kamu jangan duk sibuk berbicara kosong, sehingga kamu sanggup mati dalam menanggung ujian dan bencana. Khabbab bin Arat, bila dia diseksa oleh tuan dia bernama Ummu Ammar. Ummu Ammar marah bila tahu Khabbab memeluk Islam. Khabbab ni, dia adalah seorang tukang pedang. Maksudnya dia membina pedang. Dia buat pedang. Dan pedang yang dibuat oleh Khabbab, pedang yang paling tajam di Mekah. Bijak, pandai dia. Besi yang dipilih. Maka, bila Ummu Ammar mengetahui Khabbab memeluk Islam, Khabbab ni hamba, Ummu Ammar cukup marah. Maka dia ambil besi panah, pedang tu panah, dia letak atas kepala. Menggelupur Khabbab, pingsan. Sakit. Barulah dihentikan bila Khabbab pingsan. Bila Khabbab tersedar dari pingsan, dia datang jumpa Rasulullah. Berat ujian ni. Dia datang jumpa Nabi SAW. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, ala tad'u lana? Ala tastansiru lana? Ya Rasulullah, boleh tak doakan untuk kita? Minta pertolongan biar kita menang. Kita nak menang. Lalu kata Nabi SAW, laqad kana man qablakum la yumshatu bi amshadin min al-hadid ma duna azmihi min lahmin aw asabin ma yasrifuhu dhalika an dinihi. Wahai Khabbab, orang dulu diuji teruk pada kita lagi. Tubuh badan mereka disikat dengan sikat besi, lalu terpisah daging dan urat-urat mereka. Tetapi mereka tidak pernah berpaling dari agama ini. Mereka mati dan mempertahankannya. Ia berlaku kepada semua orang yang benar dakwaan. Ini yang disebut oleh Allah, rijalun sadaku ma'ahadullah alaih. Mereka lah orang-orang yang benar dalam janji mereka dengan Allah. Tetapi kita nak dakwa macam-macam, diuji saja kita dah melenting jauh. Diuji saja hilang akhlak kita. Diuji saja hilang pergantungan kita dengan Allah. Diuji lalu kita tu tunjukkan segala keaiban kita dalam agama. Walau agama ni tujuannya tutup aib. Dan bila mana kita diuji, agama itu akan datang menutup keaiban ujian tadi. Namun yang terjadi bila diuji, aib pun nampak. Seolah bila kita diuji, kain kita koyak lalu menampakkan kemaluan kita. Nampak buruknya kita ni. Baru tak ada duit sikit dah tipu orang. Baru kita kena itu sikit, kita dah tunjuk lebih ganas pada orang lain. Maka jangan tunjuk dalam beragama, jangan tunjuk kita lebih bodoh daripada orang bodoh bila sedikit ujian. Sebab itu agama terfitnah. Kalangan mereka yang berkata agama tapi dia punya makinya macam orang bodoh. Kalau kamu orang agama, perkataan kamu kena jaga sikit. Tak, cara dimaki tu standard itu, standard orang munafik maki. Kalau nak komen tu, cara standard di komen tu sama macam nada orang kafir di komen. Padahal di komen ni pada orang baik-baik cuma berbeza pandangan. Kita kan tuan-tuan kadang kita berbeza pandangan, ya kita berhak menegur perbezaan pandangan. Tapi tak semudah itu untuk kita kutuk ulama' yang tak sebulu dengan kita. Lalu melontarkan kata-kata yang tidak layak kepada orang beriman, apatah lagi ulama'nya. Tuan-tuan kena tahu, ulama' itu bukan kita sahaja yang melihat atau kita belajar dengan dia. Ada ulama', dia ulama' dan kita tak belajar dengan dia. Kan dia pendapat lain pada kita. Tapi dia ulama'. Kalau tuan-tuan tak ikut dia, dia tak akan gugurkan hak dia sebagai ulama'. Sebab dia tetap orang ni. Tapi orang kita, setengah mereka,
Asal ulama yang dia belajar je. Lain pada dia belajar, dia nak kutuk. Tuan-tuan, ini kebodohan. Umpama kita bukan diminta jaga mak ayah kita je. Kita juga diminta hormat mak ayah orang lain. Sebab itu kata Rasul, dia antara dosa besar seorang memaki mak ayah dia. Kata sahabat, ya Rasulullah, mana ada orang maki mak ayah dia? Nabi kata ada. Bila dia maki mak ayah orang pun maki mak ayah dia. Dia membuka ruang itu. Tentang kita duk maki ulama yang tak sebelum kita tak ikut, tak ngaji dengan dia. Lalu pengikut dia pula duk maki ulama kita pula. Jadi apa kesudahannya? Kita ulama-ulama, kita kena tahu kemuliaan ulama. Wa ima tuan-tuan belajar dengan dia atau tuan-tuan tak belajar dengan dia, tapi dia ulama. Dia berbeza pandangan pendapat, itu fitrah, normal. Kalau kita nak senaraikan perbezaan pandangan, maka terlalu banyak. Hatta Imam Malik, Imam Syafi'i khilaf dengan Imam Malik dalam banyak beratus masalah. Sehingga Imam Syafi'i kadang kita ikhtilafu Malik. Ini sanggahanku terhadap Imam Malik. Namun mereka tak membenci satu sama lain. Imam Syafi'i mengkritik Imam Abu Hanifah dan mengarang kita ikhtilafu Iraqiyin. Ini sanggahanku terhadap ulama Iraq. Tetapi langsung tidak menurunkan nilai ulama'nya di si Imam Syafi'i. Imam Ahmad berdebat dengan Ishaq Rahuyah. Debat seakan bergaduh, tapi masing-masing memujinya. Kata Rahuyah, tak ada orang paling alim di Baghdad selain Ahmad bin Hanbal. Kata Imam Ahmad, tidak ada yang melintasi jambatan Baghdad sealim Ishaq bin Rahuyah. Tuan-tuan, ini mereka. Kita pula yang jadi penyakit hari ni, ya, kita nak backup ulama kita tu baguslah, tapi dengan menghina ulama lain tak boleh. Kita jangan menghina ulama lain. Kalau kita mazhab Syafi'i, kita ulama-ulama Syafi'i. Jangan kita menghina ulama Malikiyah, Hanabilah dan juga ulama-ulama lain. Jangan. Itu menjadikan kita bahaya akhirat kelak. Macam saya kata, kita ni bukan dia ajar hormat mak ayah kita je. Kita dia ajar juga hormat mak ayah orang lain. Kita ni bukan dia ajar hormat saudara mara kita je. Saudara mara orang lain pun kita kena hormat. Bukan Islam ajar kita even hormat orang kafir pun pada keadaan tertentu. Kita hormat mereka atas nama manusia. Sebagai seorang manusia, hormatlah dia. Sebab itu Islam ajar kita bercakap dengan baik dan sebagainya. Tapi kita ada penyakit hari ini kerana perbalahan kita, perselisihan pandangan kita, lalu kita mula letakkan gelaran-gelaran. Ini, kita kata ni ulama sembang, ni ulama sekian. Tak, ini gelaran tak patut kepada ulama. Ya, kita fokus, kalau benda tu kita kata tak tepat, ini kurang tepat. Sebab kita menghargai jasa-jasa mereka dan hal yang lain. Contoh mereka mendidik, mereka ceramah. Ramai orang insaf sebab mereka, ramai orang baik sebab mereka, ramai bertaubat sebab mereka. Semua ulama ini, saya tak khususkan kepada ulama-ulama yang saya katakan hanya tim yang kita sokong. Tidak, semua mereka. Kita menyaksikan kebaikan semua para alim ulama. Kemuliaan semua para alim ulama. Kesan dakwah mereka semua pada orang-orang yang di bawah mereka. Namun kalau kita berselisih satu pandangan, fokus pada noktah perselisihan. Kerana ia adalah saling nasihat menasihati. Ia bukannya saling maki-memaki. Kita tetap ingat apa yang Nabi sebut. Ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat. Kalau saya tak bersetuju dengan ulama lain, saya tidak mau memakinya. Jauh sekali saya nak jatuhkan dia. Tidak, saya tak berniat jatuhkan dia. Saya tahu dia orang berjasa, dia orang baik, dia orang soleh. Dia orang sayangkan Allah, sayangkan Rasul. Cuma pembawaannya saya tak sokong. Pandangannya bagi saya tidak tepat. Maka saya sebagai berada dalam posisi ini, saya akan memperbetulkan apa yang saya faham. Saya akan kata ra'yi sawab yahtamilu khata'. Ra'yuka khata' wa yahtamilu sawab. Pendapat saya betul, tapi mungkin salah. Pendapat awak salah, tapi mungkin betul. Maka saya akan sebut apa yang awak salah. Dan awak juga akan menyebut bagaimana bahawa awak tidak salah. Sehingga kita dapat zahir siapa yang bersalah. Dan kita kembali pada noktah tadi. Ini cara kita. Inilah cara orang-orang soleh. Jadi tuan-tuan sekalian, kata Syekh Abdul Qadir, kamu dengan seluruh anggota badan kamu, dengan harta benda kamu belum diuji. Tetapi kamu sudah mendakwa itu dan ini. Rasulullah cerita bagaimana orang dahulu diuji lebih dahsyat. Bercerai daging-daging mereka, orak-orak mereka. Namun mereka kekal berkata, Rabbuna Allah, Tuhan kami Allah. Kemudian Syekh Abdul Qadir berkata lagi,
Kamu tidak akan sampai ke makam ini sehingga kamu selesa dengan Allah dan tidak selesa dengan makhluk. Kalau hari ini tuan-tuan kita selesa dengan makhluk, kita tak selesa dengan Allah. Ya, kita tak cakap dengan mulut. Perbuatan kita. Selesa tak baca Quran lama-lama? Kurang selesa. Selesa tak duduk masjid lama-lama? Kurang selesa. Kedai kopi lama-lama? Macam selesa. Selesa tak tuan-tuan menuntut ilmu lama-lama? Kurang selesa. Kalau tengok TV lama-lama? Macam selesa. Tengok bola? Macam selesa. Dari jauh pun tengok. Dari jauh pun tengok. Celak mata. Jadi, kita bukan halakan perkara ini pada orang, kita halakan pada diri kita. Apakah kita selesa dengan Allah? Selesa dengan ketaatan kita pada Allah? Selesa tak waktu kita solat duha? Berbanding waktu kita mengopi dan ngeteh? Mana lebih selesa? Maka kita patut tahmah diri kita. Dan setiap orang kata Syekh Abdul Qadir, dia akan naik makam dia sehingga dia kekal pada makam tu dengan betul. Bila makam tadi betul, dia baru naik. Naik. Dia pergi kepada makam Islam, makam iman, makam yakin, sehingga makam makrifat. Sampai peringkat, tuan-tuan sekalian, dia sampai makam makrifat yang kita sebut makam ihsan. Dia begitu bersungguh dalam ibadat. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, Allah Ta'ala bukan nak lakonan kita. Gambaran pakaian, jubah, serban, bukan itu Allah nak. Tapi Allah nak maknawi kita. Hati kita ni Allah nak tengok. Kepribadian kita yang sebenar. Apakah benar dalam hati kita cinta pada Allah? Dan cinta apa yang Allah suruh kita cinta? Ataupun di dalamnya penuh dengan kekeruhan? Gambaran zahir itu bukanlah nilai yang Allah. Allah ingin melihat kepada hakikat maknawinya. Maknawiyah kita, suatu yang dituntut daripada perjalanan hati kita sehingga penterjemahannya pada anggota badan kita. Ya, bukan kita kata pakaian tak penting, tapi pakaian itu bukan untuk lakonan. Ya, pakaian penting untuk menutup aurat. Tapi bukan untuk lakonan meletakkan kita siapa. Oh, untuk tahu ni saya ulama, saya akan balut serban tebas sikit. Saya mungkin pakai banyak semak. Okey, dengan ini saya boleh dipanggil ulama. Tidak, itu bukan Allah lihat. Itu orang awam lihat. Mungkin saya orang awam melihat, oh, saya dengan pakaian begini, saya boleh dikatakan sebagai orang yang tahu agama. Tapi tidak di sisi Allah. Tidak semudah itu. Kerana ada, kita katakan, hakikat yang ada pada dia. Kalau saya katakan seorang tu memang dia ulama, maka memang dia akan menzahirkan watak-watak ulamanya. Bukan dari sudut tutur katanya, bukan sekadar dari sudut kepahamannya, bukan amalannya, bukan cara perjalanan hidupnya. Dia tunjuk bahawa dia bukanlah selebriti. Dia bukanlah orang yang populis, yang mencari populariti. Tapi dia adalah ulama yang mengajak, membimbing tangan manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dia bukan mahu untuk dikenali, dia mahu Allah dikenali. Dia bukan mahu dipuja dan dipuji, dia mahu Allah dipuja dan dipuji. Dia bukan mahu orang dekat dengan dia, dia mahu orang dekat dengan Allah. Dia sedang memimpin tangan orang bawa dia jumpa Allah. Kemudian dibiarkan orang ini bersama dengan Allah, bermesra dan sebagainya. Dia tidak lebih umpama seorang pengantin. Dia bukan pengantin, dia pengapit. Untuk pimpin tangan pengantin, bertemu dengan pasangannya untuk gembira. Kemudian dia seperti tidak kelihatan. Dia cuma pengapit, dah tak kelihatan. Mungkin bajunya sama macam pengantin. Mungkin saja. Tapi dia bukanlah yang menikmati benda itu. Pengantin itu menikmatinya. Maka seorang ulama, dia bawa orang jumpa Allah sehingga orang ini menikmatinya. Menikmati baca Quran, menikmati munajat. Maka dah, kamu sudah sampai pada maqam kamu. Maka aku terus bertugas menyampaikan manusia kepada Allah Ta'ala. Akhirnya Syekh sebagaimana mengakhirkan dengan doa. Kita doa pada Allah supaya kita terus mengesahkan Allah. Apa maksud mengesahkan Allah? Tiada pergantungan kita selain dari Allah. Tiada harapan kita selain Allah. Tiada ketakutan kita selain Allah. Biar selama-lamanya kita tahu cuma Allah. Izin Allah. Kurnia Allah. Limpahan Allah. Rezeki Allah. Kekuatan dari Allah. Semuanya daripada Allah. Kita la haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya, tiada apa-apa. Apa yang ada di kita ini tak ada apa-apa. Ma indakum yanfa.
Apa di sisi kamu akan hilang dan binasa. Wa ma 'indallahi baq. Di sisi Allah itu yang kekal. Dan kita doa pada Allah supaya Allah bebaskan diri kita daripada ikatan dengan manusia. Dan kita mampu ikhlas kepada Allah Ta'ala. Dan kita doa juga pada Allah supaya dakwa kita ini dakwaan yang betul. Tetapi apakah salah mendakwa? Tidak salah. Seorang tidak salah berkata, saya lah anggota polis. Lalu dia dekat dia. Saya lah tentera. Saya lah doktor. Saya lah engineer. Dan sebagainya. Tidak salah seorang berkata, saya lah ulama. Apa salah? Tidak salah. Sebagaimana kamu boleh buktikan dakwaan kamu. Kadang-kadang ada orang, tuan-tuan, dia kata, ulama pun tak boleh mengaku dia ulama. Wali pun tak boleh. Kenapa tak boleh? Kalau Rasul boleh mengaku dia Rasul. Kan dalam pengakuan itu ada tujuan matlamat besar. Doktor boleh mengaku dia doktor. Bila dia katakan saya doktor kerana keahliannya. Arkitek pun sama, saya ni arkitek kerana keahliannya dan meluluskan bangunan. Engineer juga begitu. Dan demikian ulama. Kerana keahliannya dalam memperbetulkan kesilapan. Dia itu orang biasa cuma bergerak berlagak ulama. Saya ulama. Dan saya memahami nas ini. Dakwaan kita bukan dakwaan kosong. Kita ada bukti. Bukan sekadar bukti CJ, latar belakang pengajian, guru-guru. Dalam percakapan kita dan pemahaman atas nas-nas yang kita baca. Kitab-kitab yang disebut. Kalau sebut saya lah ahli silat, maka kita tahu semua buah-buah dan bunga-bunganya. Jangan langkah pertama dah sumbang, mengaku belajar silat. Ini setakat pakai baju silat boleh lah. Kerana orang silat ni tuan-tuan, dia tengok buka langkah tahu ni pandai silat. Baru buka langkah. Sama juga ulama'. Dia intro kita tahu ni. Ni intro ulama'. Dia bukan intro orang biasa. Cara dia intro kita tahu. Cara dia susun ayat kita pun tahu. Dan cara dikaitkan dengan setiap sesuatu. Baik hadis, baik Quran kita tahu. Baru dia menguasainya. Maka setiap orang boleh dakwah. Silakan dakwah. Tapi kita doa, ya Allah, bilah kita benar dan dakwah kita. Kita bukan bohong. Kita bukan nak cari kesempatan yang lain. Tak. Benar-benar kita mendakwa sesuatu demi maslahat. Kebaikan. Kalau seorang doktor mendakwa doktor demi maslahat pesakit. Supaya benar dirawat oleh ahlinya. Kalau ulama mendakwa ulama demi masalah orang jahil. Supaya mereka benar-benar dibimbing daripada ahlinya. Sehingga mereka mengetahui setiap perkara. Kemudian doanya lagi, ya Allah, bersihkan hati kami dan mudahkan urusan kami. Bila kami hanya bermesra denganmu, ya Allah, bukan yang lain. Tumpuan kami hanya padamu, ya Allah, bukan yang lain. Kemudian sebagaimana dalam semua doa, dan inilah kata Anas bin Malik, Nabi SAW tidak menutup doanya melainkan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah. Karena Rasulullah SAW aktsara ma yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah. Banyak yang Nabi sebut dalam doa ialah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Maka Anas bin Malik setiap kali dia berdoa, dia akan tutup dengan doa itu. Dan demikian Syekh Abdul Qadir, kalau tuan-tuan perhati, setiap majlis dan doa, beliau akan menyebut, ya Allah, berikan kepada kami kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan pelihara kami daripada azab api neraka. Ya ungkapan Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.